Assalamualaikum dan salam hormat. Berita Pagi Sarawak hari ini edisi Selasa 10 November bersama saya Nosila Talaha. Keputusan Rayuan Pemohon Bantuan Khas Sarawak Kusayang BKSS 3.0 yang tercicir bakal diketahui Jumaat ini. Mendedahkan perkara tersebut, Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg memberitahu ia melibatkan 120,000 permohonan rayuan yang dibuka sehingga bulan Mei lalu. Jadi saya akan buat keputusan hari Jumaat ini. Sama ada kita akan luluskan ataupun berikan keputusannya. Kerana saya dah mesyuarat lagi besok lusa melihat daripada implikasinya. Tapi saya secara umum saya rasa boleh diambil kira lah. Boleh dipertimbangkan. Jelas beliau walaupun tidak tersenarai tetapi permohonan tercicir turut berada dalam kategori penerima bantuan. Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM selepas menjadi tetamu program Bicara Naratif yang bersiaran langsung dari Auditorium P. Ramlee RTM Sarawak di Kuching malam tadi. BKSS 3.0 kini melibatkan dana berjumlah 2.3 bilion ringgit. Terdahulu dalam program 1 jam tersebut, Ketua Menteri turut menjawab soalan mengenai pandangan Belanjawan 2021 Persekutuan selain berkongsi maklumat tentang belanjawan negeri yang telah dibentangkan di persidangan DUN semalam. Antara yang dikongsikan termasuk inisiatif kerajaan negeri untuk menangani kesan COVID-19 dalam sektor perniagaan selain 8 teras strategik yang terkandung dalam belanjawan negeri termasuk memacu pemulihan ekonomi, menjamin kesejahteraan rakyat dan memajukan ekonomi digital. Dewan Undangan Negeri DUN Sarawak meluluskan 2 rang undang-undang RUU iaitu RUU Langkah Sementara untuk mengurangkan impak penyakit coronavirus 19 COVID-19 dan RUU Pihak Berkuasa Tempatan 2020. RUU Langkah Sementara mengurangkan impak penyakit coronavirus 19 dibentangkan oleh Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Douglas Unggah Embas, manakala RUU Pihak Berkuasa Tempatan 2020 oleh Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kui Hian. Ketika membentangkan RUU Langkah Sementara untuk mengurangkan impak penyakit COVID-19, Datuk Amar Douglas Unggah berkata, ia bertujuan menyokong Akta COVID-19 yang diluluskan di Parlimen pada 22 Oktober lepas. Ia akan memberi pelepasan sementara lebih lanjut di bawah pelbagai ordinan negeri yang tidak dilindungi oleh Akta COVID-19. Antaranya Ordinan Pihak Berkuasa Tempatan 1996, Ordinan Mahkamah Peribumi 1992, Ordinan Perikanan Negeri 2003, Ordinan Kesihatan Awam Veterina 1999 dan Kanun Tanah 1958. Ia bertujuan mengubah ketentuan yang relevan dalam ordinan-ordinan tersebut dan membantu mereka yang menghadapi kesulitan dalam menangani ketidakmampuan untuk melaksanakan kewajipan kontrak. Dalam pada itu, ia juga akan mengatasi ketidakmampuan untuk melaksana tugas atau kewajipan berkanun atau untuk melakukan perjumpaan berkanun dalam tempoh PKP. Seramai 14 adun mengambil bahagian dalam perbahasan dan RUU berkenaan diluluskan tanpa pindaan. Sementara itu, Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kui Hian berkata, RUU Pihak Berkuasa Tempatan 2020 adalah bagi mengemaskini peruntukan dalam ordinan tersebut selain mematuhi keperluan semasa. Antara cadangan RUU tersebut ialah pindaan terhadap Seksyen 3 Ordinan Utama yang memberi status asal kepada pihak berkuasa tempatan sekaligus membolehkan mereka membangunkan tanah yang dikelaskan sebagai kawasan tanah adat terutama di luar bandar termasuk tujuan relevan berdasarkan Kanun Tanah Sarawak. RUU Pihak Berkuasa Tempatan 2020 diluluskan tanpa pindaan dan dibahaskan oleh 4 adun.
Kementerian Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan mengalu-alukan peruntukan yang diberikan dalam Belanjawan Sarawak 2021 yang bertujuan merancangkan pembangunan semula sektor pelancongan. Menterinya Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Sarawak Asajaya berkata peruntukan sejumlah RM252 juta dalam Belanjawan Negeri di bawah inisiatif strategik nombor 5 ialah ke arah memantapkan sektor pelancongan yang sebelum ini menyumbang sumber pendapatan lumayan kepada Sarawak namun terbantut akibat wabak COVID-19. Dato' Abdul Karim Rahman menerusi kenyataan memberitahu peruntukan yang bakal diterima akan disalurkan ke Muzium Budaya Sarawak, Taman Arkeologi Santubong dan Wallace Center, pancuran air terjun di Fort Margherita di Petrajaya. Selain itu, kerja-kerja menambah baik kemudahan di Gua Angin dan Gua Pari-Pari di Bau, Kubu Emma, Kubu Lily, Kubu Brook, Kubu Sylvia, projek transformasi Brook Dokyat ke Muzium Maritim, projek Pusat Persembahan Seni di bangunan Dewan Undangan Negeri Lama dan Pusat Pelancongan Hutan Bakau di Sadong Jaya. Beliau turut berterima kasih kepada kerajaan negeri di atas peruntukan dalam belanjawan tahun hadapan yang juga merangkumi pelaksanaan pelbagai program pelancongan. Dato' Abdul Karim memberitahu sejak 10 tahun kebelakangan ini, industri pelancongan negeri telah berkembang pesat dengan jumlah kedatangan pelancong yang ramai dan juga sumbangannya kepada ekonomi tempatan. Namun keadaannya telah merosot akibat wabak COVID-19 yang melanda dunia kini. Belanjawan Sarawak 2021 disifatkan sebagai inklusif dan mesra rakyat selain menumpukan kepada pembangunan modal insan dan juga pembangunan luar bandar. Ini kerana sejumlah besar peruntukan kekal disediakan bagi tujuan pembangunan luar bandar dalam usaha merapatkan jurang pembangunan antara bandar dan luar bandar. Bercakap kepada RTM di Kuching, pensyarah Fakulti Ekonomi dan Perniagaan Universiti Malaysia Sarawak, Profesor Madya Dr. Dayang Afiza Awamerikan berkata, bagi peruntukan kepada luar bandar itu, Sarawak dilihat memfokus kepada usaha membekalkan air dan elektrik. Kerajaan telah memperuntukkan peruntukan yang agak banyak untuk memperbaiki grid air dan grid elektrik bagi mencapai grid air dan grid elektrik yang penuh pada tahun 2025. Bagi pensyarah Jabatan Ekonomi Fakulti Pengurusan dan Perniagaan, Universiti Teknologi Mara Cawangan Sarawak, Dr. Abdul Jabbar Abdullah, Belanjawan 2021 Sarawak dilihat merangkumi strategik jangka pendek dan panjang. Ia merangkumi peruntukan kepada usaha mengurangkan impak ekonomi akibat pandemik COVID-19 dan juga usaha berterusan ke arah matlamat mencapai status negara maju berpendapatan tinggi menjelang tahun 2030. Bagi saya ini adalah satu persediaan jangka panjang yang mana kerajaan menyediakan infrastruktur yang lengkap meliputi seluruh negeri Sarawak. Dr. Abdul Jabbar juga menyifatkan peruntukan besar dicadangkan bagi tujuan pembangunan luar bandar sebagai langkah tepat dalam melengkapkan pembangunan Sarawak pada masa depan. 4 kes baru positif COVID-19 direkodkan semalam menjadikan jumlah kes positif di Sarawak setakat ini sebanyak 991 kes. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak maklumkan 4 kes baru tersebut melibatkan dari daerah Kuching. 4 kes baharu berkenaan adalah daripada kes saringan kontak rapat kepada kes positif COVID-19. 2 kes baharu iaitu kes ke-988 dan 989 merupakan saringan daripada kontak rapat kluster Green Hill. Kes ke-988 merupakan seorang wanita warga negara tempatan yang menjalani saringan ulangan, manakala kes ke-989 melibatkan seorang lelaki warga negara tempatan. Sementara itu, kes ke-990 melibatkan seorang lelaki warga negara tempatan iaitu kontak rapat kluster Wisma Sabarkas. Manakala kes ke-991 merupakan seorang lelaki warga negara Indonesia iaitu kontak rapat kepada kes 975. 5 kluster di negeri ini dilaporkan masih aktif. Dimaklumkan juga bahawa 9 kes baru telah pulih semalam dan dibenarkan discharge dari hospital. Semalam seramai 39 orang pesakit dalam siasatan PUI yang baru telah dilaporkan dan 17 PUI masih menunggu keputusan ujian makmal.
Dalam pada itu, semalam Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri memaklumkan bahawa tempoh Perintah Kawalan Pergerakan diperketat PKPD di Kampung Haji Baki Kuching dilanjutkan 14 hari lagi sehingga 24 November ini. Pembangunan serta penyusunan semula penempatan data kakus tatau perlu melibatkan semua pihak termasuk anak-anak penduduk yang kini bekerja dalam pelbagai bidang profesional. Ini termasuk usaha pembinaan rumah panjang baharu mengikut ketua-ketua kaum yang baharu dilantik menjadikan jumlah keseluruhan ketua kaum di data kakus kini seramai 13 orang. Kita mempunyai hampir semua anak kita di dalam bidang profesional. Oleh demikian, saya mohon anak-anak ini tadi yang telah mendapat didikan berkat daripada usaha ibu bapa kamu, tolong give back to the society, buat rangka plan dengan baik, kita akan sama-sama cari jalan. Menteri Muda Bekalan Elektrik Luar Bandar Datuk Liwan Lagang yang juga Adun Belaga menjelaskan penempatan Kenyah Bading data kakus yang terletak hampir 200 km dari Bandar Bintulu itu perlu disusun semula seperti yang dirancang dan dimohon penduduk. Ini bagi membolehkan ia lebih tersusun dan proses pembangunan infrastruktur dapat dirancang dan dilaksanakan oleh agensi terlibat termasuk penyaluran bekalan air terawat. Pembangunan yang telah YB bagi di sini adalah jalan di antara rumah dan ada juga pembangunan merata tempat rumah. Jadi kita memang bersyukurlah atas pembangunan yang telah dibawa dari segi MRP, RTP. Jadi kesemuanya itu memang kita tidak terlepas. Projek solar ini memang sangat-sangat membantu dan sedikit sebanyak, bukan sedikit sebanyak, ini memang sangat-sangat meringankan keperluan kita, terutama sekali di kawasan yang terpencil seperti di Data Kakus ini. Baru-baru ini, pada majlis penyerahan pelantikan ketua-ketua kaum Data Kakus di Umar Amit Jalong, telah disampaikan cek projek kecil luar bandar Dun Belaga berjumlah RM67,000 kepada 13 JKKK Data Kakus oleh Datuk Liwan Lagang. Paparan itu tadi mengakhiri berita pagi Sarawak hari ini. Saudara terus patuhi prosedur operasi standard dan sentiasa amalkan kebiasaan baharu. Bersama kita putuskan penularan wabak COVID-19. Dengan itu saya Nusla Taha, sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum.